Okay, nampak. Okay. Okay, so kita ni yang page last sekali kan. Dah buat dah nombor 1. Dah buat dah? Siapa dah buat? Belum? Dia kata titik E, F, G terletak pada suatu garis lurus. Cari nilai K. Kan cikgu kata kalau garis tu lurus, kalau garis lurus, tak kisahlah yang ni titik apa? A ke, yang ni titik B ke, ni C ke, ni D ke. So kan, kalaulah soalan tanya apakah kecerunan pada garis lurus ni kan. Kalau kamu ambil koordinat A dengan koordinat B, kamu kira kecerunan, dia akan dapat kecerunan yang sama. Kalau kamu guna koordinat C dengan koordinat D. Tak kisah mana koordinat. Kamu ambil kan masuk formula. Apa formula nak kira kecerunan? Kalau guna ni koordinat. Formula dia apa? Respon. Formula dia adalah nak kira kecerunan kalau ada koordinat. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 kan. So kalau kamu nak kira kecerunan garis lurus ni, okay, kamu ambil lah dua koordinat. Contohnya koordinat A dengan B. Kamu masukkan dalam formula ni. Kamu akan dapat nilai kecerunan. Dan nilai kecerunan tu pun sama kalau kamu guna koordinat C dengan D. Pun sama juga, kecerunan sama. Kalau kamu dapat kecerunan koordinat A dengan B ni 3, C dengan D ni pun kamu akan dapat 3 juga kecerunan dia. Kalau kamu nak ambil koordinat A dengan D pun kamu akan dapat kecerunan dia 3 juga. Okey. Di mana-mana pun 3. Asalkan garis tu sama. Faham tak benda ni? Respon. Okey. Jadi untuk soalan nombor 1, dia kata titik E, F, G terletak pada garis lurus. Okey. Kamu bayangkanlah yang ni garis lurus. Lepas tu ada E, ada F, ada G. So kita bolehlah cari koordinat G, betul tak? Sebabnya kita ada koordinat E dengan F. So kamu kiralah kecerunan koordinat E dengan F ni. Okey, dah dapat kecerunan ni. Nanti kamu bolehlah cari koordinat G. Okey, boleh. Okey, ni so kan contohlah ni kecerunan. Okey, formula dia apa? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 kan. Okey, koordinat E apa? 5, 12. Koordinat F, negatif 1, 8. Okey, kamu labelkan. X1, Y1, X2, Y2. Okey. Y2 apa? Y2 8, Y1 12. Yang ni X2 negatif 1. Tolak X1 5. So 8 tolak 12 berapa? Negatif 4 kan? 8 tolak 12 negatif 4. Negatif 1 tolak negatif 5 berapa? Respon. Negatif 6. Jadi negatif 4 bahagi dengan negatif 6. Berapa? Bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Kita boleh pemudahkan kan. So 4 per 6. Kalau pemudahkan, pemudahkan 4 per 6. 2 per 3 kan. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. So 2 per 3. Negatif bagi negatif, jawapannya apa? Negatif ke positif? Positif. Okey, positif 2 per 3. Ataupun kamu nak buat bentuk perpuluhan. Kalau buat perpuluhan pun boleh juga. Dia akan bagi berapa? 2 per 3. Oh, dia bagi banyak Dia bagi 0.66666 Kalau macam tu bagi bentuk pecahan 2 per 3. Okey, jadi kita tahulah kecerunan
antara koordinat E dengan F ni 2/3. Okay, bila dah tahu 2/3, so kamu tahu kan ini adalah garis lurus. Ni dikatakan EFG terletak pada garis lurus. So ni adalah garis lurus. Bila garis lurus, kecerunan dia sama di mana-mana. Okay. Kalau sini 2/3, so sini pun 2/3. Okay. Kat mana-mana pun 2/3. Faham? Asalkan dia garis lurus. Jadi boleh tak kira ni? Nak cari koordinat G ni. Boleh kan? Dah tahu kan satu garis lurus ni kecerunan dia sama kan? 2/3. Boleh. Okey. Jadi kita kira lah. Carilah koordinat G. G dia bagi koordinat apa G? 2K. 2K. Dia bagi X. Dia tak bagi Y kan? 2 ni X. K tu Y. Okey. So kita pun masuk dalam formula. Okey. Kamu nak kira koordinat G dengan apa? F ke E? Mana-mana pun boleh. Cikgu ikut je. Mana korang nak? Y sama dengan MX tambah C. Okey. Pakai itu ke? Kita, sekejap. Okey. Kamu nak mana? Koordinat F ke E? Pilih je mana-mana. Mana kamu nak? Okey. F. Okey. So kita buat koordinat G dengan F ni Okey. Jadi sekarang ni kita labelkan dulu. Okey. F kita labelkan X1, Y1. G tu X2, Y2. Okey. So kita masuk dalam formula. Okey. Y2 apa? Y2 K. Y1 8. Ini X2. X2 2. Tolak dengan X1 negatif 1. So dia akan dapat kecerunan dia 2/3 kan. So kita selesaikan 2/3 sama dengan K tolak 8. Yang ni 2 tolak negatif 1 berapa? Respon. 2 tolak negatif 1. Dapat 3 kan. Okey. So kat sini kita nak buat apa? Boleh tak cari nilai K? Boleh kan nak cari nilai K? Kita buat. Kalau sini pecahan, sebelah kiri pecahan, sebelah kanan pecahan. Kita buat apa? Respon. Kita buat proses apa? Nak dapatkan jawapan K ni. Kita kena kenapa? Darab silang. Okey. Darab silang. Okey. Jadi kat sini 3 darab dengan K tolak 8. Okey. And then sama dengan 3 darab 2. 6. Jadi macam ni. Okay, lepas tu kita ni kan 3 sebelah bracket. Maksudnya darab 3 darab K, 3K. Tolak dengan 3 darab 8, 24. Dapat 6. Okay. So yang nak cari abjad letak sebelah kiri, nombor sebelah kanan. Ni pindah negatif 24. Pindah jadi apa? Respon. Positif kan? Positif 24. Jadi, alamak tak cukup space pula. Jadi 3K sama dengan 6 tambah 24, 30. Okey. So nak cari K sahaja. Buat operasi apa ni? 3K tu maksudnya 3 darab K tau. So nak cari K sahaja kita buat operasi bahagi. Okey. Kanan bahagi kiri. So dapatlah 10. Dapat. Ya. So dapatlah nilai K 10. Okey. Jadi K tu adalah 10. Okey. Boleh. So kan kalau kita buat koordinat tu betul-betul kan kita buat dalam sistem graf. Okay, kita try buat Ni paksi Y. Ni paksi X kan. Okay, dia kata titik E tu 5, 12. Okay, bayangkan ni 5. Bayangkan ni 12. Okay, ni E. Okay, ni titik E. Lepas tu F negatif 1, 8.
Okey, ni negatif 1. Lepas tu yang ni 8. Ni 8. So kat sini lah. Perhati je sekejap okey. Negatif 1, 8. Okey, so ni adalah F. F. Lepas tu, sekejap Okey, lepas tu G. G apa G? G koordinatnya 2, 10. Okey, bayangkanlah kat sini 2. Bayangkan sini 10. Kat sini macam tu. Ni apa? G G. So kan, kalau kamu ni gariskan, kamu dapatlah garis lurus, okey. E, F, G. Okey, dan kecurunan dia, kalau garis lurus, kecurunan dia sama. Berapa kecurunan dia tadi? Respon. Berapa kecurunan ni? Dah kira kan? Berapa tadi? Ya, 2/3. Okey, 2/3. So, di mana-mana pun 2/3. Di sepanjang garisan ini, 2/3. Okey, next. Kita pergi soalan nombor 2. Kecurunan garis lurus JK dengan titik J negatif 50 ialah, okey, kecurunan garis lurus JK adalah negatif 3. Dia bagi titik J, tapi dia tak bagi titik K. Tapi dia kata K tu terletak pada paksi Y. So, cari koordinat K. Macam mana nak buat ni? So kan, nak senang kan? Kita lakarkan supaya kita nampak lah. Okay. So, ni paksi Y. Ni paksi X. Baik. Sekejap. Okay. So, dia kata titik J negatif 50. Kat mana negatif 50? Okay. Ni negatif 5. Ini kosong kan? So, kat inilah J. Ni J. Titik J. Kat sini negatif 50. Okay. Lepas tu K. K terletak pada paksi Y. Maksudnya ni paksi Y yang menegak tu. Jadi K berada di sini. Di paksi Y ni K. Letaklah kat mana-mana K tu kan, janji dia terletak pada garisan paksi Y. Ni K. Okey, dia kata cari koordinat K. So kan, dia kata kecurunan garis lurus JK dah bagi kan. Negatif 3 kecurunan dia, negatif 3. Okey, J, koordinat dia apa tadi? Koordinat J? Negatif 50. Yang K ni, apa koordinat dia? Nak baca koordinat, kita baca X, lepas tu kita baca Y. Okay, X ni berapa? X dia adalah respon. Ya, X dia kosong X dia kosong, X dia kosong. So Y tu, Y yang kita nak kena cari ni. Okay, Y yang nak kena cari. Sebab Y tu terletak pada paksi ni kan. Ya, terletak pada paksi Y kan. Okay. So kita bolehlah cari koordinat titik K. Pakai formula apa? Kecurunan. Okay. Sama gak tadi. So formula nak kira kecurunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So kecurunan dia dah bagi dah, nilai dia negatif 3. Okay, yang ni kamu labelkan dulu. Okay, X1, Y1, ni X2, Y2. Okay, jadi Y2 adalah Y. Y1 kosong. X2 kosong. X1 negatif 5. Kosong tolak negatif 5. So dapatlah negatif 3 sama dengan Y tolak kosong. Y kosong tolak negatif 5 berapa? Respon. Kosong tolak negatif 5. Positif 5 kan? Positif 5. Okey. Baik. Oh, okey. Sekejap. Okey, tak apa-apa. Okey, jadi boleh tak cari nilai Y? Boleh kan? Ni pecahan. So, ini pun kita buat pecahan juga. Jadi, per dengan 1. Lepas tu darab silang.
Y darab 1, Y. 3 darab, negatif 3 darab 5 berapa? Respon. Negatif 15 kan? Allah. Okey. Negatif 15. Jadi kan Y tu adalah negatif 15. So kalau Y adalah negatif 15, maksudnya K tu bukanlah berada di atas tapi dia berada di mana? Respon. Dia ada kat mana? Ya, dia berada di bawah. Okay, so kita tukar kat dia. K tu berada di bawah. Baik, sekejap okay. So kat sini K je. K berada di bawah. Negatif 15 kan? Koordinat dia kosong negatif 15. So negatif 15 dekat bawah Okay. So inilah dia punya garis lurus je. Ni. Macam tu. Sebab tu kita kena lakarkan dulu graf. Okay. Lakarkan dulu. Kita lakarkan sebab kita nak tahu nak buat proses apa kan. Baru nampak. Sebab tu cikgu lukis. Okay. Bila dah lukis, lepas tu cari jawapan. So, tengok jawapan dia apa. Negatif kan. Negatif maksudnya dia berada di bawah lah sebenarnya. Okay. Okay. Faham tak nombor 2 ni? Boleh? Faham. Okay, next kita pergi last soalan nombor 3. Okay, ni dia main jongkang jongkit ni. Okay, dia kata dia kata kecerunan jongkang jongkit itu ialah 5/12. Cari panjang dalam cm jongkang jongkit itu. Dia nak kamu cari panjang Panjang ni berapa? Dia nak panjang mana lah? Cari panjang. Dia nak panjang P tau. Dia nak cari panjang P. Ni, yang ni ni berapa ni? Cari panjang dia. Okey, so macam mana kita nak kira? Okey, sekejap. Okey, panjang ni maksudnya panjang yang ni lah kan. Dia nak panjang ni Panjang jongkang jongkit ni Okey, masa nak cari panjang dia, kita kena guna apa ni? Kamu nampak tak ni macam segitiga apa kalau cikgu buat macam ni? Nampak tak dia macam segitiga bersudut tegak? Kan? Oh, cikgu rasa kamu ada belajar ke teorem Pythagoras Sekejap. Ada pernah tak kamu belajar ni? Teorem Pythagoras. Pernah Masa form berapa? Form berapa kamu belajar ni? Oh, masa form 1 apa? Lupa pula. Okey. So, kat sini dia bagi 60 cm. Sini dia bagi X. Dia suruh kamu cari ni. Yang ni kita panggil apa ni? Apa nama special dia? Apa nama yang ni? Ya, hypotenuse. Ya, hypotenuse. Ini nama, sekejap. Ini nama dia hypotenuse. So, nak kira hypotenuse, kamu kena ada ni lah. Yang ni dengan yang ni. 60 dengan X ni. Tapi tak tahu kan nilai X dia berapa. Okay, macam nak cari nilai X? Okay. Dia dah kata dah. Kecerunan. Ingat tak? Awal-awal dulu formula nak kira kecerunan. Dia ada 2 formula kan. Sama ada pakaian formula yang tadi tu. Yang guna koordinat. Kalau yang bukan koordinat kita pakai formula apa? Ingat tak? X per Y ke Y per X? Y per X kan? Yang menegak bahagi dengan yang melintang. Betul? Okey. Yang menegak. Ni menegak, ni melintang. Okey, so kecerunan dia bagi sini 5/12. Okey, yang menegak ni berapa? 60 kan? Ni 60 yang menegak dia. So 60 bahagi dengan yang melintang, tak tahu kan? X. So boleh tak kita cari nilai X ni? Boleh lah kan? Guna apa? Guna
Ni kalau pecahan kita buat apa? Nak cari nilai X. Kita buat proses darab silang. Ya betul. So 5 darab X, 5X. 60 darab 12. Okey, 60 darab 12. 720. So nak cari X sahaja. So 5X ni maksudnya 5 darab X ya. Nah 5 sebelah X ni. So nak cari X buat operasi bahagi kanan bahagi kiri. So 720 bahagi 5 berapa? 144. Dapat? Okey. So X tu dapat 144 144. Okey, dapat nilai X. Boleh? So X tu adalah 144 cm. Macam tu. Okey, bila dah dapat 144, boleh tak kita kira dia punya hypotenuse? Boleh kan? So nak kira hypotenuse, kita buat apa ni? Hari tu cikgu bagi tips kalau nak kira hypotenuse, kita tambah ke tolak? Respon. Tambah, okey. So nak cari hypotenuse kita tambah. Jadi hypotenuse sama dengan 144, pastikan kuasa 2 tambah dengan 60 kuasa 2 juga. Okey, lepas tu punca kuasa. Okey, kira dapat berapa? 144 kuasa 2 tambah 60 kuasa 2. Lepas tu punca kuasa. Okey, berapa dapat? Dah, kira dah. Kamu kena tambah dulu tau. 144 kuasa 2 ni tambah dengan 60 kuasa 2 dulu. Okey, sama dengan. Lepas tu barulah punca kuasa. Ya betul, 156. Okey. 156. Okey, so hypotenuse dia adalah 156. 156 cm. So dapatlah cari nilai P. Kan nilai ni 156, ni 156 cm. Okey, soalan dia kata dia bukan setakat nak cari panjang. Cikgu dah silap ni. Okey. Bila kamu dah dapat P, kan dah dapat ni dah, panjang ni 156 ni yang sebelah kiri. So yang sebelah kanan pun samalah juga, betul tak? So sini pun samalah juga. Sekejap, cikgu macam okey. Maksudnya daripada sini, daripada ni tengah dia kan, ni tengah dia ni. Kalau dalam sains kita panggil apa ni? Fulcrum Kita tak korang belajar fulcrum? Ingat tak fulcrum? Ada? Okey. So daripada fulcrum ke hujung 156. Jadi kan fulcrum yang ni ke hujung yang ni pun hujung yang ni tau. Sampai hujung lah. Sampai hujung. Pun 156 juga. 156 cm juga. Jadi jumlah semua berapa? 156 tambah 156 berapa? Ya, 312. Jadi sepanjang ni jongkar-jongkit ni adalah 312 cm. Okey. Boleh? Okey. Senang kan? Okey. Sebab itulah kita belajar matematik supaya kita boleh kira panjang jongkang-jongkit dekat playground tu. Okey. Semua orang tanya masalah nak kena belajar maths kan. Apa aplikasi dia kan? Aplikasi dia tu lah. Dapat buat contohnya kamu nak buat jongkang-jongkit kat taman kanak-kanak kan. Kerja bahagian nak buat jongkang-jongkit. Kamu kira lah sebelum buat jongkang-jongkit tu kamu nak buat berapa panjang jongkang-jongkit tu. Dah buat tu lepas tu nak kena tahulah pula kan. Kalau buat apa? Nak kira contohnya macam daripada tanah ni kan nak buat 144 cm macam tu. Lepas tu tinggi nak buat 60 cm. So berapa kan? Nak kena cari papan dia, panjang berapa papan. Macam tu lah.
Kok dia punya aplikasi dia. Faham ke cikgu cakap ni? Boleh? Hmm. Okay.